Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar dan pendengar. Kali ini kita akan bincangkan pula mengenai dua function yang lain, iaitu yang pertamanya adalah hyperbolic function dan yang keduanya adalah trigonometry function. Ya, so fokus kita adalah yang pertamanya kita nak melihat graf masing-masing, ada banyak ya, dan juga kita nak melihat bagaimana kita nak menentukan terutamanya domain dan juga julat. Baik, kita pergi kepada yang pertama iaitu hyperbolik. So, fungsi hyperbolik ini sebenarnya dia berasal dari gabungan fungsi-fungsi eksponen yang berbentuk dua ini. Yang ini ya. Ini ya, yang pertama adalah 1/2 eksponen X tolak eksponen power of negative X. So ini ya, so dia plus minus ya. So daripada kedua-dua fungsi eksponen ini, maka kita boleh takrifkan sin hyperbolik, cos hyperbolik, tangent hyperbolik sampai habis kat sini sebagai gabungan fungsi eksponen berikut. Yang inilah ya. Dia berasal dari sini dan kita akan dapat mentakrifkan sin hyperbolik dan seterusnya dalam bentuk berikut. So ini saya tunjukkan, dan apa gunanya ini? Gunanya ini adalah untuk jika kita hendak membuat pengiraan. Contoh, kalau kita diminta membuat pengiraan sin hyperbolik, contohnya X ni nilai dia 4 contohnya kan. So jadi yang paling mudah adalah kita akan menggunakan eksponen ini untuk membuat pengiraan. Okey? Boleh nak? So ini adalah semua bagi sin hyperbolik, cos hyperbolik, tangent hyperbolik, cotangent hyperbolik dan juga cosecant hyperbolik, dan akhirnya adalah ini adalah secant hyperbolik dan akhirnya adalah cosecant hyperbolik. Okey. So ini adalah perkara yang pertama. Yang kedua adalah kita nak melihat lakaran dan juga domain dan juga julat. So ini kita tengok dulu dua graf yang awal. Yang pertama ni adalah sin hyperbolik dan yang kedua ni adalah cos hyperbolik. Baik, based on the graph, dengan mudah sebenarnya kita nak menentukan apakah domain dan apakah julat. So yang pertama ini saya rasa tak ada isu sebab domain dia it is very clear. Kita boleh claim that the X adalah all real numbers as well as Y. Boleh nah? So saya rasa ini tak ada masalah. Yang kedua pun tak ada masalah sangat. The X iaitu domain dia adalah all real numbers. Maksud dia ambil aja mana-mana nilai X kat sini, dia akan memberikan kita pairing nilai Y dia. So dengan kata lain, it will hit the graph. Contoh kita ambil X ni 5, dia akan memberikan satu nilai dekat sini, iaitu nilai Y kat sini lah. So maksud dia, kalau kita lihat ini, semua nilai X ini adalah tertakrif. Sebab itu kita ada all real numbers dekat sini. Sementara untuk julat pula, dia paling kecil adalah 1. Kat sini ya, paling kecil adalah 1. Maka kita boleh tulis, julat dia adalah Y greater and equal to 1. Boleh? Okey kan yang ini? Okey, kita lihat dua lagi graf, iaitu tangent hyperbolik dan juga cotangent hyperbolik. Saya kecilkan sikit. Okey, tak perlu. So, untuk tangent hyperbolik, kita lihat graf dia macam ni. Nampak tak? Graf dia macam ni. Dan dia tersekat pada dua selang ini, dua nilai ini, iaitu 1 dengan negatif 1. Sebab ini akan memberikan impact pada julat. Okey? So, jadi, domain bagi tangent hyperbolik adalah untuk X tak ada masalah. Is all real numbers. Tetapi pada julat dia adalah Y lies in between -1 and 1. Dia tak ada tanda sama dengan dekat sini. Sebab graf ini hanya approaches to 1 dan hanya approaches to -1. Dia tak sentuh pun. Sebab itu kita tak boleh letak sama dengan dekat sini. Boleh?
Baik, sama juga dengan graf cotangent. Kalau kita lihat, domain dia adalah, ini, all real numbers except 0. Sebab graf ini, dia tidak tertakrif pada kosong. Ya, kalau X tu kosong, cuba lihat. Kalau X tu kosong, dia sentuh tak graf tu? Tak ada kan? So, maksud dia, pada X kosong, is not defined. So, sebab itulah, untuk kita nyatakan domain is all real numbers except 0. Yang inilah. Ini ya. So, untuk range, untuk julat pula, dia ada dua. Yang pertama adalah yang ini. Start daripada 1, tapi dia tak sentuh 1 dan ke atas. Satu lagi, start daripada negatif 1, tapi dia tak sentuh negatif 1 dan ke bawah. So, jadi ada dua portion dekat sini. Portion yang pertama dan portion yang kedua. So, jadi untuk range, kita tulis X less than minus 1 or X greater than 1. Tengok balik. Yang ni ya. So, setuju ya? So, daripada graf ini, kita dah boleh baca dah dia punya domain dan juga dia punya julat. Okay, good. Kita pergi kepada rajah yang seterusnya, iaitu secant hyperbolic dan juga cosecant hyperbolic. Jadi, kita perhatikan untuk secant, yang ini graf ni kena tahulah ya. Kena tahu, kena ingat. Ini adalah basic graf ya. Ini tak ada translasi, tak ada apa-apa. Ini basic graf. Okay. So, jadi untuk secant hyperbolic, domain dia adalah all real numbers, tetapi untuk julat, it lies between 0 and 1. Tapi 0 tu dia tak boleh sama. Ya. Yeah? So, nampak tak? Ada dua kaki ni, it will never touch 0. Dia hanya approaches saja. Sebab itulah kita tak boleh letakkan tanda sama dengan. Tapi satu ni boleh lah. Satu ni boleh. Nampak tak kat sini? Dia hit 1. Tapi dia tak touch kosong. So macam tu. Okey, ini adalah cosecant pula. Cosecant ini, ini mudah ya. So, apakah domain dia? Domain dia adalah all real numbers except 0. Dan dia punya julat adalah all real numbers also except 0. So, yang ini. Boleh? Okey, ini adalah beberapa contoh lakaran graf dan juga domain masing-masing. Dan dalam ini adalah pengiraan ya, yang saya sebut tadi ya, pengiraan. So, kalau kita nak buat pengiraan bagi hyperbolik, so kita akan menggunakan gabungan eksponen tadi tu. Yang kita nampak dekat sini, nampak tak? Ada kotak-kotak sini. Ini adalah rumus yang saya copy and paste di atas tadi. Ya, kita hanya menggunakan ini sahaja. Just substitute the given value. Contohnya dekat sini, the value is 4. 4 kan? Masukkan 4 ni ke dalam rumus ini. So, jadi kita buat sedikit pengiraan dan kita akan dapat nilai berikut. 27.2899. So, yang ini semua sama kes. Ya? Semua kes yang sama di mana setiap ini, soalan ini kita menggunakan rumus yang ada dalam kotak belah kanan ini dan kita substitutekan value berkenaan dan kita akan dapat jawapan. Ini dapat value lah. Yang ini C dengan D ni saja saya tunjukkan contoh kalau kita nak buat simplification. Ya, kita nak mudahkan. Kita nak buat nak permudahkan ungkapan. So, contoh, kita ada sin hyperbolic 2 ln x. Kita buat sikit dekat sini. Ini based on rumus tadi. Dan apabila kita selesaikan, kita dapat memudahkan ungkapan tersebut menjadi yang keleping ni. Okey. So, sama juga dengan D. Kita ada sin hyperbolic 2x. Prosedur yang sama dan proses dekat bawah ni hanya proses untuk menunjukkan simplification. Boleh? So, ini adalah contoh di mana akhirnya kita dapat tulis sebagai 2 sin hyperbolic darab cos hyperbolic. Baik. Selain daripada itu, fungsi hyperbolik juga mempunyai identiti. Cuma ini saya tunjukkan sahaja dia punya identiti dia. Cuma kita tidak bincangkan lebih lanjut yang inilah ya. Cuma nak bagi tahu these are the identities for the hyperbolic function. So kita ada 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5. Saya lalukan.
nombor 6, nombor 7, nombor 8, nombor 9 dan seterusnya lah ya. So total ada 11. So yang ini. Okey. So itu adalah mengenai identiti bagi hyperbolik. So kita pergi kepada fungsi yang kedua, iaitu fungsi trigo. So kita akan bincangkan mengenai beberapa fungsi dia, ya. Sin x, cos x, tangent, cotangent, cosecant and secant. Ya, fungsi berkala ya. Fungsi berkala adalah fungsi trigo. Okey. Now, first function, fungsi sin. Ini adalah fungsi sin, ya. Yang bersambung-sambung ni ya. Yang kita biasa nampak adalah daripada sini sampai sini kan. 0 hingga 360, betul tak? Ya, so sebenarnya kalau secara berkala dia akan berpanjangan lah sebenarnya. Belah kanan ataupun sebelah kiri. Now, from this graph yang bersambung-sambung ni, kita nak identify the domain and the range. Julat. Now, tengok kat sini. Domain dia tak ada isu. All real numbers. Tetapi julat dia, nampak tak? Graf ini, dia tersekat pada dua nilai ini, 1 dan negatif 1 kan? Paling tinggi 1, paling rendah adalah negatif 1. Maka julat dia adalah y. Y yang macam mana? Y yang duduknya di antara 1 dengan negatif 1 dengan 1. Termasuk 1 lah. Dan termasuk negatif 1. Boleh? Okey, ini adalah sin. Untuk cos, ini adalah cos. Fungsi yang kita dah biasa dah. Yang ini. So, jadi untuk fungsi ini, kita lihat, it is very easy to determine the domain and the range. Domain dia adalah all real numbers dan julat dia adalah antara negatif 1 dengan 1. Y dia ya. So ini senang ya, ini senang. Cos. Untuk tangent, alright, kita perhatikan betul-betul untuk tangent. Ini untuk fungsi tangent. So ini adalah fungsi tangent. So kita perbanyakkan lah ya. Kita perbanyakkan graf tangent ini belah kanan dan belah kiri. So, jadi kita perhatikan dekat sini. Untuk kita declarekan domain dia, sebenarnya domain dia is all real numbers. Kecuali, ya, kecuali these x values. Ya, so kalau kita lihat dekat sini sebenarnya, di kalangan nilai-nilai x kat sini, ada nilai x yang tidak tetakrif. Ya, maksud dia, kalau kita pick that value, it will never give us any y value. Tak ada pairing dia. Contoh, kalau kita ambil kosong, ada tak nilai y? Ada kan? So, kalau x kosong, y kosong. Betul? So, kalau kita ambil x tu pi over 2, pi per 2, dia hit graph tak? Dia tak hit the graph. Ya? Dekat sini pun dia tak sentuh, dekat bawah pun dia tak sentuh. Jadi, maksud dia, pi over 2 ni tidak tetakrif. Tak boleh lah. Sama juga dengan 3 pi per 2. Dia tak kena juga. Ini kalau sebelah kanan. Kalau sebelah kiri, kes yang sama berlaku. Pada pi over 2, tak boleh kena. Nampak tak? Atas bawah dia tak kena kan? Negatif 3 pi over 2 pun tak kena juga sebenarnya. So, jadi habis semua tak kena pada point-point tertentu. Jadi, kita katakan, domain dia is all real numbers except for this value. So, x is not equal to, ada dot-dot ni ya. Ini maksud dia ada lagi lah sebenarnya. So ini adalah a few sample untuk nilai-nilai x yang tidak tetakrif untuk domain ya. Tapi untuk julat tak ada isu. Ya. Julat tak ada isu. Ambillah apa-apa nilai sekalipun, baik positif, baik negatif, baik kosong, dia akan hit the graph. Boleh? Alright guys, ini adalah untuk tangent dan untuk cotangent, ini dia. Ini adalah graf cotangent. Yang ni kena ingat lah ya. Ini kena ingat ya. Graf cotangent tu macam mana dan sebagainya. Dan saya nak mengingatkan, ini adalah semua fungsi-fungsi ini daripada hyperbolik tadi sampai kepada trigo, saya terangkan yang graf basic. Ya. No translation, tak ada sebarang pergerakan ke kiri ataupun ke kanan. Itu cerita lain. Okay. So, untuk cotangent ini, kita lihat sama kes macam tangent tadi, ada point-point tertentu, nilai-nilai x tertentu yang tidak tetakrif. So, by looking at the graph, kita tahu dah ya. Contoh,
Macam X tu nilai dia kosong, tidak tertakrif. Sebab dia tak hit graf tu. Graf ni hanya approaches saja, menghampiri, tetapi dia tidak menyentuh. So graf ini pun sama juga. Ya, dia tak sentuh sebenarnya ya. Dia hanya menghampiri saja, approaches saja. So X ini tidak tertakrif. Pi over 2 tak ada masalah. Pasal dia memang hit graf kan. Tapi pi dia tak hit the graph. So sekali lagi, kosong tak boleh, pi tak boleh, 2 pi tak boleh, dan seterusnya. Sebelah kanan macam ni, sebelah kiri pun sama. Oleh itu, kita boleh katakan domain bagi f adalah all real numbers except for this. Samalah macam tadi tu. Dan julat tak ada isu, all real numbers. Ini okey. Ini adalah cotangent, dan untuk cosecant, ini graf dia. Graf dia. Jadi, idea yang sama kita pakai juga. Macam mana kita baca tangent, cotangent tadi kan. Ini adalah cosecant. Jadi, by looking at the graph, it is easy for us to determine the domain and the range. So, domain dia, so kita perhatikan, ada beberapa point kat sini yang tak tertakrif. Jadi, kita tulis X all real numbers except for this value. Dan untuk julat, kita perhatikan, ini pun kena hati-hati. Sebab dia ada dia punya barrier dia. Ya? Ada barrier dia, iaitu, cuba tengok sini. Ya? Kita ada 1 dekat sini dan ada negatif 1 dekat sini. So, in between ini, tak boleh. Yang boleh, 1 dan ke atas, satu lagi adalah negatif 1 dan ke bawah. Sebab itu kita ada yang ini. Y less than and equal minus 1 atau Y greater than equal to 1. Boleh? So, itu adalah domain dan julat bagi cosecant. Dan ini adalah secant. Ya, secant sama juga. Ini adalah domain dan juga julat bagi fungsi secant. X all real numbers except for this value. Dan julat dia sama, hampir sama macam yang atas tadi. Dia ada selang-selang tertentu ya yang boleh, iaitu 1 dan ke atas, negatif 1 dan ke bawah. So, jadi ini adalah dia punya julat dia. Y kurang dan sama dengan negatif 1 ataupun Y besar dan sama dengan 1. Okay guys, so saya rasa sampai situ dulu, sampai sini dulu video kita. Kita akan sambung pada video yang akan datang. Thanks for watching. See you in the next video.